Okey, ayat 15. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilayhin nusyur. Okey. Ayat 15 ini menyatakan wallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah menciptakan bumi untuk kita dengan hina. Artinya bumi itu tidak pernah melawan dengan apa yang kita buat dekat dia. Kita rosakkan dia, kita korek dia, kita pijak-pijak bumi. Maksud ayat ni begitu. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Okay. Dia kata maka berjalan-jalanlah di muka bumi dan makanlah daripada rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya kita semua akan dibangkitkan. Sepertinya ni ayat ni dah 15 ni. Kita dah apa, kita ulang balik tak apa, tak ada masalah. Okey. Wallazi ja'ala lakumul qamariyah, ingat alif lam qamariyah, arda zalu za hujung lidah keluar sedikit, lu lam fa. Saya pernah terangkan itu tadi, dengung ada 3 jenis. Dengar betul-betul, ada 3 jenis dengung. Okey. Ada dengung yang pertama tu sama atau tidak jelas. Dengung yang kedua cantik je. Yang cantik ni hanya 2 huruf saja, nun dan mim. Huruf nun dan huruf mim, bila dia berdengung dia akan cantik bunyi dia. Kemudian dengungnya pelik. Pelik ni pun ada 2 juga, iaitu ya dan waw. Ingat tu kan? So sekarang kalau saya bunyikan zalulan fa, boleh dengar So maksudnya dia sama, tak jelas. La fa famshu fi manakibiha wa kulu mir ni idgham bila guna. Dia masuk tapi dia tidak berdengung. Makanya dia punya nun tak ada tanda mati. Sebelum ni saya kata kalau nun tak ada tanda mati semuanya berdengung. Hanya 2 huruf saja, lam dan ra. Bila lam dan ra, nun tak ada tanda mati, tapi dia tak berdengung, tapi dia masuk ke dalam huruf tu. Mir riz qah riz, tahan jangan lepaskan. Riz tu terlepas lidah tu, tahan. Riz qah riz kai wa ilaihin samsiah. Alif lam samsiah nama dia. Tanda-tandanya depan lam ada 1. Senang. Ni dengung cantik juga. Samsiah bigunnah. Alif lam samsiah dengan berdengung. Hin nusyur. Bila ayat 16. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Ayat 6 ni dia mengatakan aamintum man fis sama ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman? Merasa aman terhadap Allah yang dekat langit sana
bahawa sekiranya dia membalikkan bumi ini, ayakhsifa bikumul ard, dia terbalikkannya bumi ini, fa idza hiya tamur, maka ketika itu bumi ini akan bergoncang. Itu masuk ayat 16 ni. Apakah kita merasa aman? Jawapannya tidak akan rasa aman. Kita tidak akan dapat rasa keamanan tu apabila bumi ini digoncang dan dibalikkan oleh Allah, seperti yang pernah berlaku dengan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut buminya diterbalikkan, naudzubillah min zalik. Okey. Untuk makna dia kan, untuk tajwid dia, aamintum. Dengar tak bunyi dengung saya tu? Mantum, nun mati bertemu ta. Sama, dengungnya samar. Tum, cantik. Nun mati bertemu mim, cantik. Mafi, nun mati bertemu fa, samar. Jadi kalau samar biasanya ifa nama dia. Kalau cantik biasanya nama dia idgham bi gunna. Dia ada banyak nanti, tapi saya terangkan ni yang ada yang saya jelaskan dululah. Fissa, alif lam samsiah. Asal nampak aja alif lam, dia nampak je alif lam kosong, ada depan di sabdu, maka alif lam ni tidak berbunyi, dia akan langsung ke dalam sin. Fis samai. Ni pun sekali lagi saya ingatkan, kalau nampak ulat ni saya panggil ulat, senang. Ada orang panggil ombak katanya, saya panggil dia ulat. Okey. Bila ulat ni kita nampak depan dia ada hamzah, ingat tu, depan dia ada hamzah, maka bacaannya biasanya hanya 4 dan 5 harakat sahaja. Saya tak terangkan apa dia, relax dulu. Saya bagi tahu saja, nampak ulat ni, nampak hamzah depan dia, biasanya 4 hingga 5 saja, tak lebih. Sama i ai. Okey, boleh dengar bunyi dengungnya? Ai. Pelik betul? Okey, jadi kalau pelik idgham diguna. Sebelah kanan terlindung. Okey, clear. Sebelah kanan mana tu? Okey. Okey. Ai idgham biguna ataupun dengungnya pelik. Yakh, kha, berdengkur. Ingat tu, berdengkur. Kha, yakh. Sifabikumul. Ini dipanggil alif lam qamariyah. Qamariyah ni senang, dia alif lam juga, tapi di atas lam tu ada tanda sukun ni, tanda mati. Maka bunyi lam tu kena jelas. Bikumul arda fa idza hiya tamur. Okey. Selanjutnya ayat 17. Perhatikan ayat 17. Amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey. Ayat 17 ni pula menyatakan tentang apakah kamu merasa aman? Jawapannya tidak akan pernah merasa aman sekiranya ini adalah bentuk azab. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit apabila Allah mengirim batu? Hasiban batu, maksudnya mungkin hujan batu yang pernah berlaku pada kaum Nabi Lut contoh, atau mungkin lemparan batu dari atas yang pernah berlaku pada kisah tentera bergajah yang nak menyerang Baitullah. Pernah dengar Tentera gajah yang nak menyerang Baitullah, kan? Dilempar batu daripada neraka.
Apakah kamu merasa aman sekiranya itu berlaku pada sekarang? Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kata Allah, kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibatnya, maksudnya akibat mendustakan peringatan Allah. Akibat daripada mendustakan peringatan Allah maksudnya. Okey. Tengok tajuk dia. Amin. Dengar pun dah tahu tu. Bunyi dia samar. Tum. Nun mati bertemu ta, samar ataupun ikhfa. Mim mati bertemu mim. Idgham mislain. Ada yang mengatakan idgham mutamasilain. Ada yang kata idgham mimi. Mim mati bertemu mim. Okey. Ini cantik dengungnya. Ma fi samar. Nun mati bertemu fa. Dia tak jelas bunyinya. Caranya senang aja. Bila dia kata samar ataupun ikhfa, lidah yang bahagian atas untuk nun mati dan tanwin ya, untuk nun mati dan tanwin, lidah bahagian atas tu jangan sentuh langit-langit atas. Tu je cara dia. Jangan sentuh. Bila sentuh dia akan bunyi macam ni, tengok. Man, maksudnya lidah tu naik ke atas. So jangan naikkan dia. Apungkan dia, terapung. Ma fi. Fis. Macam biasa, samsiah. Sama ai. Nun mati bertemu ya, idgham diguna juga, tapi yang kategori pelik. Yursila alaikum hasiba. Okey, ni dalam segi hukum dia punya nama dia izhar syafawi, jelas di bibir. Untuk hukum mim mati ni hanya dua saja yang berdengung, mim dan ba. Dua je berdengung. Mim mati bertemu mim mati bertemu ba. Selain tu semua tak dengung. Mim mati bertemu ha, mim mati bertemu hamzah, semua tak berdengung. Hanya mim mati bertemu mim atau mim mati bertemu ba. Dua tu saja. Hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey. Selanjutnya ayat 18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Untuk ayat 18 ni dia mengatakan dalam ayat ni, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Orang-orang kafir dahulu kala sebelum datangnya Nabi Muhammad sebagai utusan, mereka juga sudah biasa mendustakan pada utusan mereka. Fakaifa kana nakir. Maka kata Allah, bagaimanakah hebatnya kemurkaanku, marahku. Maksudnya ayat ini mengatakan orang dulu pun dah mendustakan Allah dan mereka telah diazab oleh Allah. Dan kita pun dah tahu cerita dia. Contoh kaum Nabi Nuh habis semua tenggelam. Kaum Nabi Lut habis semua terbalik. Dan sebagainya. Okey. Untuk tajwidnya perhatikan. Walaqad qalqalah sughra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qalqalah sughra tu maksudnya kecil. Ingat tanda-tanda qalqalah sughra ni, sughra tu kecil, maksudnya dia tak berapa kuat. Qad. Okey. Qad.
Ingat tanda dia ni ada sukun di atasnya. Ni kalau ada sukun di atas ni biasanya dipanggil surah. Kal. Ingat Saya pernah bagi contoh. Okey, saya contohkan sekali lagi. Tengok bunyi bentuk zal tu. Kal. Seakan-akan hujung lidah tu seperti kita gigit. Okey. Seperti kita gigit dia supaya bunyi Z tu tak jelas. Kal, la, bal, la, ri, na, mia. Dengar tu bunyi dengung saya. Bunyi dengung saya adalah izhar, ihfa. Ihfa tak jelas. Ihfa ni bahasa tepatnya tu dia nun ataupun tanwin. Dia tidak jelas bunyinya. Ihfa dia akan jadi mia. Dia kalau jelas bunyi dia dipanggil idgham. Contoh min, dia masuk. Idgham masuk. Kalau ni dia tak masuk. Dia seakan-akan seperti melompat ke qaf tapi sambil berdengung. Mia qab, surah kecil. Qablihim fakai faka nakir. Okey. Selanjutnya ayat 19. Nanti saya akan baca balik daripada atas. Sekarang kita fokus dulu pada sebutan, kemudian sedikit keterangan tentang ayat. Selanjutnya ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Okey. Ayat 19 ni menyatakan tentang awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbidun. Dia kata, Allah berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan tentang burung-burung yang mereka mengembangkan dan mengatukkan sayapnya betul-betul di atas mereka. Maksudnya burung terbang yang mana sayap itu kejap membuka, kejap menutup, kan? Dan kita nampak dengan jelas. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada sesiapa yang dapat menahan pada burung yang sedang terbang hanya kecuali Allah. Ar-Rahman ni Allah Maha Pengasih maksudnya. Tak ada siapa yang dapat menahannya. Innahu bikulli syai'in basir. Demikian adalah Maha melihat. Innahu bikulli syai'in basir. Allah Maha mengetahui ataupun Maha melihat pada semua perkara. Okey. Tajuk dia awalam yarau. Ingat mim mati bertemu apa saja huruf dia tidak akan berdengung kecuali mim mati bertemu mim dan mim mati bertemu ba. Ini dipanggil izhar syafawi. Jelas di bibir. Lam yarau, dia kata jelas di bibir, maksudnya bunyi mim tu jelas. Lam, okey, jelas. Yarau, rau, ilap to samsi idgham apa alif lam samsiah. La toy ri fau qahum so. Okey, tengok ulat ni. Di depan dia tidak ada hamzah, betul? Di depan dia tak ada hamzah, dia jumpa huruf fa. Maka ini panjangnya 6 harakat. Fa. Okey. Kalau cara cara teknik Al-Badadi, mereka menggunakan alat ketuk. Alat ketuk, contoh masa kita baca itu fa.
ketukan yang keenam baru masuk fa. Atau boleh juga kita gunakan dengan tangan. Contoh, tengok sofa. Okey, itu contoh dengan tangan. Jadi kita agak-agak lebih kurang beberapa saat, satu saat, lebih kurang macam itulah. Okey, hukum ni nanti saya jelaskan. Nama-nama itu saya kat dalam grup saya ni saya tak pentingkan pada nama dia, tapi saya penting kepada praktikal dia. So ingat tanda-tanda dia tu penting. Tak nampak ulat ni depan dia tak ada huruf hamzah atau alif, maka dia berkebiasaan panjang 6 harakat. Sofa tiu. Tiu. Tanwin bertemu waw. Jadi orang dia pelik, cuba dengar Tiu, tiu. Nampak? Dia pelik kan? Jadi orang beri guna nama dia. Jadi orang beri guna ni dia ada dua. Satu pelik, satu cantik. Dia ada 4 huruf aja. Jadi orang beri guna ni ya, nun, mim, waw. Yang cantik tu nun dan mim. Yang pelik tu ya dan waw. Kenapa saya kata pelik? Sebab dia ikut huruf ya dan ikut huruf waw. Sekarang ni tanwin dia ikut huruf waw. Tiu. Kan macam pelik dengar kan? Tiu wa yaqa surah. Walaupun hakikatnya qaf ni tebal, tapi kalau ada tanda mati di atas ni, tanda sukun, maka dia akan jadi surah, ringan. Yaqa bibun. Kalau bahasa Rumi lebih kurang macam bidhn. Bibun. Saya pernah jelaskan sebelum ni, huruf bod dia hanya 2 tempat. Bod ni kalau mati dia hanya 2 tempat. Tempat pertama dia, cuba saya tengok bibir saya. Tempat pertama huruf bod. Nampak? Cucuk pipi tu dengan hujung lidah tu cucuk. Bilbun. Okey. Boleh kiri kanan boleh. Boleh kiri kanan ataupun atas. Lidah ke atas. Lidah tepi kiri atau kanan, atas. Bilbun. Okey. Ditunjukkan supaya clear, supaya jelas. Okey, ingat tu. Huruf god 2 tempat tu saja. Dia takkan pergi lain tempat. Lidah tu satu yang hujung cucuk pipi kiri atau kanan, ataupun yang lidah yang tepi kiri atau kanan lekat dekat gusi bahagian atas kiri atau kanan. Gusi depan sikit apa? Gigi depan, gigi taring, gigi sebelum taring, selepas taring, lepas tu baru gusi belakang tadi kan. Okey, faham Okey, ulang balik. Yaqbibun ma yumsikuhun. Ni dipanggil wajib dengung. Tak kisahlah dia tak ada kawan ke ada kawan, jam 4 nun sabdu, mim sabdu mesti berdengung. Nah, ini kena standby. Illa kan nampak panjang betul, tapi depan dia ada alif lam samsiah. Bila depan dia ada alif, bawahnya ada alif lam samsiah, walaupun dia panjang, dia tetap kena masuk ke dalam ra. Dia masuk ke dalam ra. Lar rahman. Lar langsung masuk ke dalam dia. Itu kalau masa membaca, mata kita memang kena fokus. Kalau tidak, kita pandang je illa. Macam mana baca tu? Nampak? So mata kena standby. Pandang bos, agak macam jeling-jeling macam tu lah. Illar rahman. Dengar tak bunyi angin tu? Kuat lagi bagus. Lagi kuat lagi bagus. Illar rahman. Saya panggil dia ha pedas. Dia mesti dengar bunyi pedas tu. Tak dengar bunyi pedas tu masih lagi kurang tepat bacaannya.
In wajibul gunnah, nahu ni mat juga. Dia biasa menyelit macam ni dia ni. Ada 3 jenis mat yang menyelit macam ni. Kan? Ada 3 jenis. Sekejap saya tunjuk. Okey. Ada 3 jenis mat yang menyelit macam ni. Sekejap Nombor 1 ada 3 jenis. Okey. Ni. Ni. Okey. Kalau kita nampak bentuk macam ni, saya panggil alif kecil. Alif kecil, ya kecil, waw kecil. Ni pun kategori mat. Dia biasa bentuk macam ni, dia suka menyelit. Okey. Ni macam ni contohnya. Mana tadi? Ni. Okey. Ini contoh tadi. Okey. Innahu bikulli syai'im. Okey. Bentuk macam ni. Kita nampak mim kecil ni betul? Tengok mim kecil ni. Kenapa dia dekat bawah? Sebab tanwin dia dekat bawah. Tanwin dia baris bawah. Kalau tanwin dia baris atas, dia dekat atas mimnya. Tanwin kan ada 2, atas dengan bawah. So sekarang ni tanwin dia dekat bawah kalau macam ni. So tanwin dekat bawah, bertemu ba. Tanda-tanda iklab dia ada tanda mim kecil ni. Ni dipanggil iklab. So dia masuk. Basir. Sir. Ingat bacaan tu ada 3 yang kita kena fokus. Senyum, silap. Menganga, senyum, memuncung. Ba, menganga betul. Ba, kemudian sir, senyum. Kena senyum. Basir. Ada yang kata bacanya tu baris depan. Kalau tanda macam ni di akhir, ada yang memuncungkan bacaannya. Basir. Ada yang baca basir, tetap senyum. Okey, tu ni ada banyak pendapat Ada yang kata baca yang jenis macam ni, bila nampak depan tu ada hukum memuncung, maka dia akan memuncung. Tanwin ataupun huruf yang depan, baris depan, bukan huruf, baris depan ataupun baris tanwin di depan. Basir ataupun basir. Sir. Okey, ayat selanjutnya ayat 20. Amman hadzalladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Okey. Untuk ayat 20 ni dia Allah berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Siapakah dia yang menjadi tentera? Alladzi huwa jundul lakum. Siapakah saja orang yang ada bala tentera yang dapat menolong kalian tanpa pertolongan Allah. Artinya siapa kira-kira yang mampu menolong sekiranya Allah tidak mau menolong, walaupun dia mempunyai geng bala tentera yang ramai? Jawapannya
Jawapannya tidak ada siapa yang dapat menolong. Walaupun geng dia ramai, walaupun tenteranya ramai, kalau Allah tidak menolong, maka takkan siapa yang ada yang dapat menolong. Macam kisah yang berlaku pada perang Uhud, kan? Perang pada zaman Nabi yang ditolong oleh 1000 malaikat tu, kan? Bisa semak balik. Di banyak kategori perang-perang yang ditolong oleh para malaikat, kan? Walaupun pada masa tu banyak tentera orang kafir, kan? Termasuklah yang berlaku pada Fir'aun, kes bala Fir'aun, ratusan ribu yang mana sedang mengejar Nabi Musa, kan? Dan orang-orang Bani Israel pun kita tahu berapa ramai yang mati ditenggelamkan oleh air. Ada yang mengatakan Laut Merah ketika itu terbelah. Inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah ada orang kafir kecuali mereka ni selalu tertipu, selalu tertipu. Jadi bila jadi orang kafir ni artinya dia jadi orang yang tertipu dengan apa yang berlaku kat muka bumi ni lah, kan? Jadi kita orang Islam jangan sampai tertipu lah dengan apa yang ada dekat muka bumi ni. Sebab kita pun dah tahu pasti kita akan kembali kepadanya. Orang kafir tahu, tapi mereka masih lagi tertipu. Alhamdulillah Muzahid. Okey, untuk makhraj dan panjang pendeknya dan tajwidnya perhatikan. Wajibul gunnah mim sabdu. Man ha. Jelas nun mati bertemu ha. Ingat, nun mati ada tanda sukun. Ni tanda ni. Mesti dia jumpa dengan huruf yang tidak berdengung. Macam tu je cara tengok dia, kan? Ha allazi huwa jun. Nampak? Tak jelas kan? Ihfa. Dul. Itu tadi saya kata 99 berjumpa huruf dengung. Betul. Tapi ada dua huruf yang dia tidak berdengung yang dijumpa, tapi masuk. Lam dan ra sahaja. Lam dan ra. Dul masuk. Dul lakum yansu. Ingat tu, dengar betul-betul bunyi dengungnya tu. Tak jelas. Ikhfa. Surukum. Cantik. Tapi ini hukum dia dipanggil idgham mislain atau idgham mutamassilain atau idgham mimi. Mendu nun mati bertemu dal. Mendu ikhfa. Nir samsiah. Rahman. Inil Komariah. Jelas lam tu jelas. Nil ka. Nampak? Dia menyelip, nampak? Dia menyelip, nampak? Ada alif menyelip, nampak? Kafiru. Sama hukum dia ni, dua harakat juga. Kafiru na illa. Bila nampak sabdu ni, untuk kiraan tepat itu 3 harakat. Kiraan tepatnya 3 harakat. Illa. Kalau ikut teknik Abang tadi, bukan yang ketiga. Illa. Okey. Ketukan yang ketiga ataupun cara kira dengan tangan, pakai jari 3 kali. 3 lebih kurang macam 3 second tu lah. Illa. Dia nampak macam bergayut sikit betul? Jadi kalau illa, dia tak nampak sangat. Tapi kalau illa, okey, fi ghurur. Okey, kita ulang balik kepada ayat 16 tadi tak apalah, saya baca balik pada ayat 15. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi
famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Assalamualaikum. Perhatikan saya baca. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Ayat 17. Amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Baca hujung, masa sampai hujung, mata jeling sikit ke bawah, baru cepat jeling ke bawah. Fasata'lamu, jangan fokus kat situ je. Bila fokus kat situ je, fasata'lamuna kai, nampak? Dia terpanjang. So sebelum masuk na tu jeling kat bawah, jeling macam tu. Fasata'lamuna kai, jeling macam jeling macam tu, macam tak rasa jeling pula Okey, kaifa nadhir. Ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa Rahman. Ini pun mata cepat. Memang nampak panjang ni, tapi jeling-jeling bawah tu sikit. Jeling-jeling tengok ada alif lam samsiah. Artinya dia walaupun ada alif panjang, dia kena masuk juga ke dalam ra. Illar, nampak? Dia tak boleh illa. Mati dah ni. Okey. So kena rajin menjeling Illar Rahman innahu bikulli syai'in basir. Iklab ni ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan syai'im, bibir itu rapat. Ada pendapat juga lain mengatakan, pendapat kedua mengatakan syai'in, bibir tak rapat. Okey, bibir ni seakan-akan ada selai kertas menahannya. Dia sama macam ikhfa syafawi. Okey, sama macam ikhfa syafawi. Tapi kebanyakan mereka membaca, pendapat yang paling kuat sekali, dia suka membaca dengan bibir dirapatkan. Syai'im ba, bibir rapat. Okey, ini pendapat yang pertama tadilah. Jadi bibir dirapatkan. Syai'im ba. Okey. Basir. Ayat 20. Amman huwa hal sirri. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Okey, sekiranya nak berhenti kat sini boleh.
Sekiranya nak teruskan pun boleh. Sekarang balik. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Okey. Apabila kita nak baca tu, kalau kita rasa bacaan yang dibaca oleh ustaz tu panjang, kita dengar tu panjang, kalau kita rasa kita dengar panjang, maka cara bacanya tu kita kena tarik nafas dan tahan dia. Tarik nafas dan tahan dalam perut. Okey, supaya kita dapat sampai ke tepat dia. Bila kita tidak tarik nafas, kan? Kerana banyak berlaku orang membaca Quran ni dia pernafasan dia tak tepat, lepas tu berhenti suka hatilah. Kalau berhenti suka hati, kalau tepat pada tempat berhenti tak apa. Macam contoh tadi, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Kalau koma kat situ boleh, tak ada masalah. Ceritanya masih lagi orang kata boleh, karangan dia masih lagi cantik. Tapi kalau dia berhenti, huwa jundul lakum yansurukum. Nampak? Bila berhenti dekat yansurukum, so dia punya karangan tu tempat koma dia tu tak betul. Okey? So yang cantik kalau betul-betul tak kuat nafas, berhenti dekat sini. Komakan dia kat sini. Kemudian sambung, yang surukum min dunir rahman. Sekiranya nafas kuat, habiskan lagi bagus. Karangan dia lebih lagi tepat lah, maksudnya macam tu. Okey. Inil kafiruna illa fi Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah.